hijrah. Baik, seorang tokoh nama dia Nafisah radhiyallahu anha. Dia hidup pada tahun 145 Hijrah sampai 208 Hijrah. 145 Hijrah sampai 2. Dia ini merupakan cicit tadi. Baik, Sayyidina Nafisah ni, dia ni tokoh wanita yang rajin beribadat. Dia juga banyak baca Quran. Warak ni maksud apa tuan-tuan, ibu dan sekalian? Saya dah pernah cerita. Warak ni maksud dia berhati-hati, orang yang berhati-hati. Dan dia ini juga rajin puasa, baca Quran banyak, rajin puasa, banyak menangis kerana Allah Ta'ala itu begitu tinggi. Nafisah. Baik. Dan tentu ini dimulakan oleh Allah SWT. Dia juga, Nafisah ini seorang wanita yang kaya dan juga pemurah. Dan banyak dia juga menghulurkan bantuan kepada orang hidup dalam keadaan kesusahan. Rajin duk bantu orang. Ketika mana orang susah, dia Nafi. Dan dia tegah dalam mengemukakan idea-idea dia, fikiran-fikiran dia yang benar bagi nak membetulkan pentadbiran ataupun kelemahan pentadbiran oleh penguasa. Itu yang hebat dia ni. Tuan-tuan ibu dan sekalian, 30 tahun dia buat apa? 30 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dimatikan dalam keadaan berpuasa. 30 tahun dia doa. Dia minta kepada Allah agar bila dia mati dalam keadaan berpuasa. Kita tuan-tuan ibu dan yang sekalian tak tahulah, tak teringat, bacalah doa Allah bakhtil lana ya Allah bisnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Waktu teringat baca, waktu tak teringat kadang-kadang tak terbaca juga. Macam mana nak menyamai Sayyidina ataupun seorang tokoh yang hebat, iaitu Nafisah. Jadi 30 tahun dia doa agar dia mati dalam keadaan dia berpuasa, husnul khatimah. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, dan akhirnya apa jadi? Akhirnya doa dia itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nafisah dia menggali kubur dia sendiri. Dia gali kubur dia sendiri. Dan ni biasanya ahli-ahli suluk, ahli-ahli tasawuf sufi, biasanya dia akan buat macam tu lah. Macam kita dekat sini yang terkenal antaranya Tok Selohor ataupun Tok Selohor, dia buat gali kubur sendiri, buat macam orang panggil liang lahat tu, masuk dalam tu buat ibadat dalam tu. Mungkin rasa feel macam sikit. Kita takut tak buat macam tu, lagi masuk-masuk dalam tu tak keluar-keluar lah. Itu tak apalah. Tapi kalau tak ada feel ataupun tak sampai 5 minit cabut lari lah. Dengar bunyi lain macam sikit, kita rasa macam bunyi suara daripada kubur lah, lagi dia cabut lari. Jadi tuan-tuan ibu dah saya melawak macam tu. Cerita tentang Tok Selohor ni pun saya pernah cerita dah pada tahun lepas, berkaitan tentang dia ni orang yang antara tokoh dia yang buat perarakan Maulidur Rasul tu. Perarakan Maulidur Rasul pada tahun 1800 tahun dulu, 1900 ataupun 1800 tahun dulu. Dia tuan-tuan pergi ke muzium kesenian, muzium Islam di Kelantan tu, dia ada cerita dia kat situ. Baik, tuan-tuan ibu dah sama juga. Nafisah dia buat macam tu. Dia buat satu gali kubur, dan dia melakukan macam-macam ibadat di dalam kubur dia itu. Termasuklah dia baca Al-Quran, sampaikan dia khatam Al-Quran sebanyak 190 kali khatam di dalam kubur itu. Jadi di dalam kubur itu sebelum dia meninggal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dia meninggal 190 kali dia khatam Quran di dalam kubur itu. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, itu yang hebatlah, yang kita rasa boleh jadi inspirasi kepada kita tentang sahabat-sahabat dan juga tabi'in ini, yang mana mereka ini sungguh-sungguhnya nak buat amal kebajikan, yang seperti mana kita baca surah Az-Zalzalah tadi, dan juga dengan cara melakukan kebaikan itu dapat menghapuskan segala dosa. Tentu yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Dikatakan Al-Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dia mengarang tentang satu kitab, iaitu kesan dosa dalam kehidupan. Dan kalau kita tengok antara kesan dosa, bila mana seseorang itu dosa telah lekat pada tubuhnya, dari segi arti katanya, maksudnya dia ni orang yang pendosa. Jadi dia akan mendapat 3 siksaan ketika mana dia buat dosa itu. Kesan dia akan mengalaminya di 3 alam ini. Seperti mana di dalam surah Al-Infitar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafil jahim. Di dalam surah Al-Infitar dijelaskan bahawa sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan, bagi mereka ini memperolehi nikmat, dan orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, bagi mereka juga diberi kepada mereka neraka yang menjulang-julang. Tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, jadi di dalam firman ini, firman Allah SWT ini, jangan dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa janganlah tuan menyangka bahawa firman ini terhad hanya kepada nikmat di akhirat saja. Bila seseorang itu melakukan kebaikan, maka dia juga akan dapat nikmat 3 buah negeri, 3 alam. Yang pertama sekali dekat dunia, dia akan mendapat nikmat bila mana dia buat kebaikan. Belum masuk akhirat lagi, tapi dekat dunia dia dah dapat nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Dan kemudian yang keduanya, iaitulah di alam barzakh. Bila dia orang yang baik, yang melakukan amal soleh, di alam barzakh itulah amalan dia lah yang akan membantu dia. Dan last sekali di hari akhirat, dia akan kekal abadi di dalam syurga. Begitu juga orang yang sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan dosa ini, dia pun ada juga kesan dia pada 3 negeri. Yang pertama di dunia, dia akan merasa siksaan, merasa nikmat-nikmat itu dia tak rasa. Orang lain rasa tapi dia tak rasa. Dia rasa dunia umpama neraka bagi dia. Memang mesti dulu kawan-kawan dia buat rokok apa tak ingat dahil kata mereka macam-macam dunia umpama neraka lah apa. Jadi tuan-tuan ini bila oleh Allah SWT, jadi dunia umpama neraka bagi orang yang melakukan dosa. Dia orang ni dapat nikmat, orang ni dapat rasa nikmat yang Allah SWT bagi kat dia. Tapi bila mana orang tu buat dosa, dia tak rasa nikmat yang Allah SWT bagi kat dia. Orang ni boleh bersyukur sebab nikmat yang Allah SWT bagi kepada dia, tapi dia tak dapat rasa kesan dosa. Dia tak nampak nikmat yang Allah SWT beri kepada dia. Yang dia nampak semuanya azab belaka. Apa lagi lah bala nak main, dia duduk kata macam tu. Dia pulang. Apa lagi lah musibah nak main. Macam-macam benda-benda yang kira negatif saja. Sebab apa? Sebab kesan dosa. Kemudian dia masuk di barzakh, alam barzakh lagi dah teruk, dia kena bantai. Bila mana kesan itu, dosa itu dibawa ke alam barzakh, tidak diampunkan oleh Allah, maka dia akan mendapat azab di alam barzakh. Dan last sekali, bila mana dosa itu juga tidak dihapuskan lagi, maka di hari akhirat dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab yang kesan dosa dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan beriman kepada Allah, dan juga mudah-mudahan kita dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, bila seorang sahabat dia mai berjumpa Nabi SAW, atau rajulun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, atau rajulun ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Nabi, ayyud du'a wa afdal, wahai Rasulullah, doa apa yang paling agung ataupun yang paling terbaik yang aku nak minta kepada Allah? Nabi kata kepada dia, faqala sarrabb afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Kamu minta kepada Allah keampunan dan selamatkan kepada kamu dunia dan hari akhirat. Hari pertama Nabi jawab macam tu. Hari kedua dia tak puas hati, dia tanya pada Nabi, Nabi jawab macam tu juga. Hari ketiga pun
Nabi SAW, dia datang pada Nabi SAW, dia tanya benda yang sama juga. Dia kata, wahai ya Nabi Allah, ayu du'a'u afdal, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah doa yang paling afdal yang aku nak minta kepada Allah SWT? Rabbak afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kamu mintalah kepada Allah keampunan dan selamatkan kamu di dunia dan hari akhirat. Fa idza u'tika afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kata Nabi SAW, Nabi bagi kesan dia, reason dia, Nabi bagi tahu sebab dia, kalau kamu dapat keampunan pada Allah dan juga kamu selamat dunia dan hari akhirat, maka faqad aflahta, maka kamu adalah orang yang berjaya. Jadi nak berjaya ni ibu dan ayah sekalian, dapat keampunan pada Allah dan selamat kita dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan ibu dan sekalian, baru kita nak buka kitab wasiat Imam Ghazali. Tadi mukadimah saja. Baik, menjauhi dosa lahir. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bil ulumi fid darin. Islam telah memberi batasan kepada penghuninya. Jadi agama Islam ni bagi batas kepada kita supaya kita ini tidak melampaui batas. Ada batas dia, sebab tu ada hukum, dan bila kita buat macam ni dapat dosa dan sebagainya. Jadi Islam ada batas. Jadi Islam memberikan batasan kepada penganutnya, iaitu menjauhi larangan dan menjalankan segala perintahnya, perintah Allah SWT. Jauhi larangan Allah dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu batasannya. Oleh sebab itu, ibarat satu benda dia jadi dua bahagian. Yang pertama adalah meninggalkan segala larangan, yang kedua melaksanakan perintah Allah. Ataupun kesimpulan yang kita boleh buat, bertakwalah kepada Allah. Macam Tok Atik duk beritahu kepada kita selalu, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kedua-dua ini bercerita kepada kita tentang takwa, tinggal segala larangan dan buat apa yang diperintahkan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Apa perintah Allah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Tentu ibu dan ayah sekalian, meninggalkan larangan-larangan Allah lebih berat daripada melakukan perintah-perintahnya. Memang betul ya pun. Nak buat kebajikan senang, tapi nak meninggalkan dosa ini satu benda yang berat. Imam Ghazali jelaskan kepada kita satu benda yang clear. Memang betul, nak tinggal dosa ni bukan senang, tapi bila mana nak buat kebajikan tu senang. Tolong orang, bantu orang, beri sedekah dan sebagainya, zikir, duduk saja astagfirullahalazim, duduk saja selawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Duduk saja. Nak buat kebajikan memang mudah, tapi nak meninggalkan keburukan itu ataupun kejahatan itu cukup berat. Melakukan perintah hampir setiap orang yang boleh melakukan, kata Imam Ghazali. Boleh kata kalau nak buat kebajikan ni semua orang boleh buat, tetapi meninggalkan larangan seperti mana meninggalkan syahwat, baik syahwat faraj, hati, perut dan sebagainya, ramai tidak boleh menjauhinya sama sekali. Yang itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali Nurul. Jadi kita tengok memang betul pun, kita nak buat kebajikan cukup mudah, tapi nak menjauhi larangan Allah SWT ini begitu berat. Dan hanya orang yang para siddiqin, mereka selalu berbuat kejujuran dan kebenaran, yang boleh menjauhi larangan-larangan Allah. Hanya orang yang benar saja, orang yang baik, mereka ni jujur dan mereka benar, mereka saja yang boleh menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi as-siddiqin, orang-orang yang benar. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada nafsah. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, ada titik tertinggal itu. Al-muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu. Jadi dia tulis itu wal muhahidu, bukan wal muhahidu, wal mujahidu. Wal mujahidu man jahada nafsah. Baik, wal mujahidu man jahada nafsah. Titik jim, bukan ha tetapi jim, buah titik kat situ.
Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala kejahatan. Itu dia. Orang yang berhijrah ini, kata Nabi SAW, dia tinggal segala kejahatan. Sedangkan orang yang berjihad, yang berperang adalah mereka yang memerangi terhadap hawa nafsu mereka itu. Itu jelas Nabi SAW. Jelas pada kita, hijrah ni tinggalkan segala kejahatan. Iaitu hijrah yang maksud al-muhajir. Yang kedua ni, orang yang perang itu perang je lah, perang lawan hawa nafsu. Jadi tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan sudah, yang ni yang kadang-kadang kita sendiri pun kadang-kadang tewas juga. Tapi yang ni yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Hijrah yang benar meninggalkan segala kejahatan. Jihad yang sebenar, jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang berperang, orang yang, sedangkan orang yang berjihad yang berperang adalah mereka memerang hawa nafsu. Orang yang pergi berperang, sebenarnya dia telah boleh melawan hawa nafsu dia. Jadi tuan, nak pergi perang, orang tentera Islam pada ketika itu nak pergi perang, bukan perang mereka ni hati dia pun kental, nak tinggal anak isteri, Allah, harta tu tak tahu lagi pi tu balik ke tak balik. Jadi yang biasanya yang pergi berjihad fisabilillah pada ketika dulu menegakkan agama Allah, mereka ni adalah orang yang hebat, dapat menewaskan hawa nafsu dan sebagainya. Dan itu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Seperti mana Hanzalah, cerita dia baru saja bersama orang isteri ataupun baru kahwin, tapi bila mana dengar seruan peperangan, terus pergi perang. Itu hebat. Biasa kalau baru kahwin ni tiba-tiba malam tu bagi perang, nanti dulu kau minta cuti 2 hari. Tapi ini alhamdulillah seorang sahabat. Memang kita tuan ibu dan sekalian, kita tengok sahabat ni, Allahu Akbar, nak lawan kan mereka tu memang tak terlawan kita. Iman mereka kepada Allah dan Rasul itu begitu hebat. Tuan ibu dan anak sekalian, itu dia. Dan dikatakan lagi, kedahakaan kepada Allah tiada lain kerana saranan anggota badan. Dahaka kepada Allah ni tidak kerana lain kerana saranan daripada anggota badan sendiri. Padahal anggota badan merupakan kenikmatan dan amanah daripada Allah, dan ia harus dijaga dan dipelihara oleh setiap umat manusia. Apa anggota badan yang Allah SWT kurniakan kepada kita, itu adalah amanah daripada Allah yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Kerananya bila anggota badan yang merupakan nikmat daripada Allah digunakan untuk mendahakainya, berarti merupakan pangkal daripada puncak kekufuran. Bila mana anggota itu asalnya nikmat lawan dia kufur. Bila nikmat yang diberi Allah sepatutnya dibuat kepada jalan kebaikan, tapi digunakan untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sampai kepada merupakan, kata Imam Ghazali, seperti mana pangkal daripada puncak kekufuran. Kira ada sifat kufur di atas nikmat yang Allah SWT berikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedangkan kelalaian dan pencerobohan terhadap amanah Allah yang ada pada diri kita merupakan puncak pengkhianatan. Udah ayatnya baik punya. Puncak khianat tentang amanah. Tadi disebut tentang anggota badan adalah amanah, bila tidak dilaksanakan dengan baik jadi khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sejak awal lagi telah diperintahkan peliharalah seluruh anggota badan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, yang ni hebat bahasa Imam Ghazali. Kalau kita tengok, anggota badan adalah amanah. Kalau tidak digunakan dengan baik, kita ini ibaratnya seperti mana kufur nikmat. Kalau digunakan untuk melawan Allah, seperti mana ibaratnya kufur nikmat. Dan ibaratnya yang lain, seperti mana kita khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberikannya untuk melaksanakan ataupun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, maka renunglah dan perbaikilah diri. Tidak ada siapa yang terlepas daripada dosa. Dan bila mana dia melakukan dosa itu, dia merenung pada diri dia sendiri dan dia muhasabah.
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa ataupun kesilapan, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka ini orang yang bertaubat. Tidak ada siapa pun yang mampu boleh terlepas daripada kesilapan ataupun kesalahan ataupun dosa, melainkan setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dijelaskan. Jadi perlu perbaiki diri, renung dan muhasabah dan perbaiki diri. Bagaimana kita menjaga terhadap benteng-benteng tersebut, padahal sudah menjadi kepastian yang mutlak bahawa kita tidak akan terlepas, pasti mempunyai tanggungjawab yang kelak dan kemudian akan dipersoal dan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan yang digunakan untuk keburukan akan dipersoalkan. Kalau kebaikan, alhamdulillah. Mata, telinga dan sebagainya, kaki dan sebagainya itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu dan ayah-ayah sekalian, jadi sebab itulah kalau kita tengok bila mana seseorang itu dia nak mendapatkan ataupun nak menghapuskan dosa dia, dia kena buat amal ibadat yang memang akan menghapuskan dosa dia. Amal ibadat yang kita buat, innal hasanat yudhibus sayyiat. Sungguhnya kebaikan yang kita buat itu dapat menghapuskan keburukan ataupun dosa yang kita telah lakukan. Semakin banyak amal ibadat yang kita buat, dia akan melupuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan, ataupun paling mudahnya istighfar, ataupun istighfar 100 kali, ataupun yang lain di dalam selepas solat jangan tinggal ayat kursi dan sebagainya, dan beberapa zikir-zikir yang lain. Ataupun yang lain yang paling mudah sekali, kita duduk dalam majlis ilmu, dosa kita akan dihapuskan. Dan juga begitu juga kita datang ke masjid, setiap langkah yang kita datang akan dihapuskan dosa kita, melainkan dosa besar. Dosa besar ni memang kena taubat. Kalau dosa kecil boleh dengan amalan boleh dihapuskan, tapi bila mana sangkut dengan dosa besar, dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya mohon maaf pada ibu dan ayah-ayah sekalian, kalau ada kesilapan ibu dan ayah sekalian, tak berhati hati pada malam ini, saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, mudah-mudahan kita boleh amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Qul hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa 'anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.